Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Setinggi-tinggi kita rafa'kan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi ruang dan peluang untuk sama-sama kita hadir dan duduk dalam majlis ini, untuk sama-sama kita ingat Allah Subhanahu wa taala, untuk kita tazkiyatun nafs, untuk kita memperbaiki ruhaniyah kita, untuk sebaik-baik menjadi manusia yang penuh beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada hari ini kita akan sambung bab yang kedua, iaitu daripada buku 20 sifat hati yang keji dan terpuji, yang mana bulan yang lalu kita sentuh bab at-takabbur, bab bangga diri, Jadi insya-Allah hari ini kita pada muka surat yang ke-8, iaitu bab hasad dengki, bab hasad dengki. Ini merupakan sifat-sifat mazmumah yang insya-Allah sama-sama kita jauhi, supaya segala amal yang baik ini dapat kita lakukan dengan mudah insya-Allah. Sukalah dalam pertemuan-pertemuan saya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk saya muliakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa saya bawa adalah selawat at-tafrijiyah, iaitu selawat antara fadilatnya ulama sebut dapat menghilangkan kesedihan-kesedihan dalam diri kita, dapat membuka pintu rezeki kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kuradu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi ar-raghaibu وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan berkat kita berselawat sementara tadi dapat memberkati majlis kita pada hari ini dan kehidupan kita seharian insya-Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita dapat duduk dalam majlis ilmu ini tuan-tuan, yang mana sahabat-sahabat kita tidak diberi ruang dan peluang yang sama untuk duduk dalam majlis seperti ini. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ramai sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang mana mereka tidak kenal siapa yang memberi makan dia setiap hari, siapa yang memberi ibu ayah yang baik kepada diri dia, siapa yang menyelesaikan masalah-masalah kehidupan dia, siapa yang memberi rezeki kepada dia, yang menyembuhkan setiap penyakit-penyakit dia. Mereka tidak kenal Tuhan dia, mereka tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, musibah ataupun bencana yang hebat melanda pada diri kita sebagai orang mukmin ini tuan-tuan, khususnya di bumi Malaysia dan seluruhnya, bukanlah tsunami tuan-tuan. Bencana yang paling hebat bukanlah kita kata sebagai gempa bumi tuan-tuan, tetapi bencana
yang paling hebat atas muka bumi Allah Ta'ala ini apabila seseorang individu itu tidak kenal Tuhan dia yang memberi rezeki yang banyak, tuan-tuan. Dan inilah bencana yang paling hebat, tuan-tuan. Kenapa, tuan-tuan? Kerana orang yang tidak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, tuan-tuan, bila dia tak ada tempat di hati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila dia tak ada tempat di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila tidak mendapat pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan, tak ada nilai dia duduk atas muka bumi Allah Ta'ala ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalaulah penduduk ini Meru, penduduk Meru ni misalnya satu kawasan Meru tak suka kita misalnya, tuan-tuan, kita boleh pergi dekat kapal misalnya, kita boleh pergi dekat Shah Alam misalnya, maksudnya kita boleh berpindah lah. Tetapi kalau Allah tak suka kita, tuan-tuan, saya nak sebut dekat mana tempat yang bukan tempat Allah Ta'ala yang kita nak duduk, tuan-tuan. Semua tempat Allah Ta'ala, tuan-tuan. Jadi hadirin hadirat yang muka Allah SWT, bersyukurlah kita, tuan-tuan, apabila Allah Ta'ala pilih kita untuk duduk dalam majlis ini, untuk kita sama-sama berkongsi, mendengar sedikit perkongsian ini. Mudah-mudahan kita makin dekat dengan Allah SWT. Tuan-tuan, barang siapa yang 40 hari tidak pergi majlis ilmu, tuan-tuan, Allah akan kunci hati dia, tuan-tuan. Allah akan tutup pintu hati dia. Alhamdulillah, Allah pilih kita untuk duduk dalam majlis ni. Walaupun ada yang datang naik motosikal, ada yang berlaku sekil, ada yang nunggang kereta, misalnya. Tapi hakikatnya kita semua dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun isteri kata, bang, pukul 7 dah, bang, siap-siaplah untuk kita pergi ke surau masjid misalnya. Hakikatnya Allah yang bawa kita, tuan-tuan. Allah yang bawa kita. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kalau anak kita nak letak hadanah, kita nak letak dekat apa? Kita nak letak dekat pengasuh misalnya. Kita tengok dekat berita, pengasuh letak bayi dekat dalam freezer misalnya. Kalau kita nak letak anak kita, tuan-tuan, dekat orang yang tak percaya, kita tak tenang, tuan-tuan. Tapi kalau kita letak anak kita dekat orang yang dipercayai, menjadi tenang dalam hidup kita. Begitulah contohnya, tuan-tuan. Allah Ta'ala, tuan-tuan, bawa kita pada hari ini, tuan-tuan, patutnya kita merasa bahagia dan tenang. Kerana apa? Kita percaya pada Allah Ta'ala yang boleh menyelesaikan masalah yang banyak dalam diri kita, tuan-tuan. Sepatutnya kita sebagai orang mukmin, apabila Allah bawa kita untuk duduk dalam majlis ini, kita merasa tenang dan tenteram, tuan-tuan. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan mulakan kita punya pertemuan kita ini dengan bab yang kedua, iaitu bab yang bertajuk hasad dengki. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang Melayu ni khususnya, tuan-tuan, dia ada penyakit PhD, tuan-tuan. PhD baguslah ustaz, PhD. Bukan PhD yang tu, bukan doktor tu, bukan. PhD ni maksudnya penyakit hasad dengki. Ada penyakit hasad dengki. Tak boleh tengok orang senang. Apa maksud definisi hasad dengki ni, tuan-tuan? Bila tengok orang senang, dia nak orang tu susah. Ini. Dia tengok orang lebih, dia nak orang tu kurang. Biar orang tu bankrupt, biar orang tu dia punya bisnes dia merundum misalnya. Dia tak boleh tengok orang senang. Ini maksud hasad dengki, tuan-tuan. Kalau kita tengok orang hebat, kita nak jadi macam dia sebagai motivasi, sebagai cerminan, sebagai mentor, itu tak ada masalah. Yang menjadi masalah ni, bila tengok orang senang, siap, kejap lagi aku nak panggil bomoh sekejap lagi. Nampak tak, tuan-tuan, misalnya. Contoh bulan puasa lah, tuan-tuan. Tiap-tiap tahun misalnya kita bubuh gerai dekat sebelah rumah kita, tuan-tuan. Tak pernah jiran kita buka gerai juga. Nyebuk pula dia nak buka gerai. Sibuk je. Tak pernah nak buka gerai, tiba-tiba nak buka gerai sebelah aku. Sama ada di rumah kita ataupun di bazar-bazar Ramadan misalnya. Tahun lepas tak pernah pun nak buka. Sibuk nak buka. Dia nak curi aku punya periuk nasi lah ni. Nampak tak? Kita kata sedemikian, tuan-tuan. Tuan-tuan, bila kita tak faham rezeki Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, maka kita bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ustaz ni cakap banyak lah, ustaz. Saya, ustaz, biasa setiap hari dapat RM400, ustaz. Dia buka, ustaz, RM200 berkurang setiap hari. Mana lebihnya? Mana kata rezeki Allah Ta'ala tu? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang mukmin ini memandang rezeki bukan pada mata wang ringgit semata-mata, tuan-tuan. Orang mukmin memandang rezeki ini pada apa, tuan-tuan? Pada kesihatan jasmani, pada kesihatan rohani, pada anak yang soleh, isteri yang salehah, pada keberkatan rezeki, pada kebahagiaan dalaman hati tersebut. Inilah orang mukmin punya pegangan, tuan-tuan. Ada orang duit banyak, macam mana dia nak bagi banyak, dia berumuh.
Dia panggil bomoh ataupun dia jemput bomoh. Bomoh, tolong saya. Ini syirik besar, tuan-tuan. Minta pertolongan kepada apa? Kepada bomoh misalnya. Dia tidak percaya dengan Allah SWT boleh bantu dia. Dia panggil bomoh, tolong bankruptkan orang yang buka kedai sebelah aku ni misalnya. Berlaku, tuan-tuan, berlaku. Kawan saya, tuan-tuan, dia bagi tahu kat saya dia ada buka dia ada buka kedai. Mungkin ada di antara kawan kita yang duduk dalam majlis ilmu ni ada buka kedai misalnya. Dia mengadu kepada saya, Ustaz, saya buka kedai, Ustaz, hari-hari orang lalu lalang tak nampak kedai saya. Satu hari kawan baik saya telefon saya, Ustaz, bang, tak buka kedai ke hari ni bang? Buka macam biasa. Tadi aku lalu tak nampak pun. Hudah. Dibomohnya. Disihirnya kedai kawan tu. Allahu Akbar, orang Melayu kita ni, tuan-tuan, tak boleh tengok orang buka kedai sebelah. Rasa hasad. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama sebut, tuan-tuan, kalaulah rezeki kita walaupun dekat bawah 2 gunung, tuan-tuan. Kat sini tak tahu ada gunung ke bukit ke misalnya lah. Ataupun dekat bawah masjid ni lah misalnya. Kalau rezeki kita, tuan-tuan, akan jadi milik kita, tuan-tuan. Contoh kat bawah 2 gunung, orang tarah jumpa emas, dibuat gelang, dibuat cincin, letak kat kedai Meru misalnya, orang beli ataupun tuan-tuan beli, jadi milik tuan-tuan. Kalau rezeki, tuan-tuan, walaupun dekat bawah 2 gunung yang pada akalnya payah kita nak dapat, kalau rezeki kita milik kita, tuan-tuan. Tapi kalau bukan milik kita, tuan-tuan, walaupun di antara 2 bibir dah makan donat misalnya, karipap misalnya, masuk mulut, muntah semula. Kalau dah bukan milik kita, bukan rezeki kita, tuan-tuan. Kerana rezeki dengan jodoh dan juga dengan apa? Ajal adalah sama, tuan-tuan. Allah jadikan jodoh, Allah jadikan rezeki, Allah jadikan ajal sama. Tuan-tuan minta ada ajal mati bila? Tak minta. Bila mati tak? Mati juga. Mati juga kita. Tak minta. Tuan-tuan minta tak? Kalau waktu puasa tu ada orang datang rumah Assalamualaikum, ini donat ni, mak saya bagi untuk buka puasa. Minta tak? Tak minta. Dapat? Nak bagi apa, tuan-tuan? Rezeki ni, tuan-tuan, kalau dah memang milik kita, tuan-tuan. Jadi ustaz, apa rasionalnya ustaz cakap tu? Kalaulah betul rezeki itu Allah Ta'ala dah tetapkan semua. Kawan saya sebelum ni tak ada buka kedai, bila buka kedai berkurang. Mana rezeki saya? Mana rezeki saya? Daripada 400 jadi 200, mana rezeki saya? Tuan-tuan, kalau kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rezeki, tuan-tuan, apabila sebelum ni kita setiap hari dapat 400 cukup, percayalah apabila kita dapat 200 pun cukup. Buktinya apa, tuan-tuan? Dalam hidup ni mungkin, saya cerita ni mungkin tuan-tuan pernah lalui, tuan-tuan. Dalam hidup ni, tuan-tuan, sebelum ni gaji 1,000 cukup. Bila gaji 2,000 cukup juga. Gaji 4,000 cukup juga. Gaji 10,000 cukup juga. Ingatkan lebih. Bila banyak isteri anak masuk universiti. Anak pertama masuk universiti. Naik je gaji, anak pertama masuk universiti. Pak pakai duit lebih. Naik pangkat, gaji lebih, anak kedua pula masuk universiti lagi. Ingatkan lebih. Rupanya duit tu untuk anak kita rupanya. Tuan-tuan, sebelum ni dapat satu hari RM200 misalnya. Tiba-tiba kurang jadi 100 kawan buka kedai sebelah. Sebelum ni masa RM200, kita penuh dengan apa? Kita penuh dengan kesumat, kita penuh dengan dengki misalnya. Tak cukup kita walaupun RM200. Kawan-kawan kita punya motor kita asyik meragam, kereta kita asyik meragam. Minggu ni tayar depan bocor, minggu depan tayar belakang bocor. Telefon baru ganti rosak lagi, kata original misalnya. Mengeluh kita. Tapi bila walaupun kawan kita buka kedai sebelah, kita percaya dengan rezeki Allah Ta'ala, walaupun 100, anak tak demam-demam, biasa demam, tak kena pergi klinik misalnya. Kita punya handset kita, dulu kini selamanya yang buruk itu tahan lama. Orang lain dah tukar kali ke-10 dah. Nampak tak, tuan-tuan? Bila Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, bila ada keberkatan dalam rezeki kita, sikit cukup. Tapi kalau tak ada keberkatan, bomohlah kawan kita sekalipun, rezeki kita banyak macam mana pun, pada angka saja. Tetapi bila tak ada keberkatan, tuan-tuan, jenuhlah kita, letihlah kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya percaya, tuan-tuan, bila saya kata siapa nak kaya, saya rasa semua nak angkat tangan, semua nak jadi kaya sungguh. Sebab apa? Fenomena kita pada hari ini melihat dengan kekayaanlah punca kepada kebahagiaan. Yelah ustaz, kalau kita nak pergi berjalan-jalan nak kena duit ustaz. Tengok orang lain naik BMW, banyak makan dah beli wang, perlu duit ustaz. Nak kahwin dua, perlu duit ustaz. Semua sekarang kena duit. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
Saya percaya tuan-tuan hadirin hadirat dimurkai Allah SWT, hari-hari kerja saya tahu untuk apa tuan-tuan. Tuan-tuan kerja ni pagi petang siang malam nak saadah, nak kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nak bahagiakan isteri, nak bahagiakan anak, nak bahagiakan ibu ayah, nak bahagiakan diri sendiri. Kadang-kadang diri sendiri tak bahagia-bahagia kadang-kadang. Cukup je dapat je slip gaji tersebut, bagi sana bagi sini, bagi sana bagi sini, kita tak dapat apa-apa. Sungguh dah habis ke anak, habis ke isteri, tapi tak apalah, janji anak-anak aku bahagia. Kadang-kadang kita raya ni tuan-tuan, baju kita pun tak ada kadang-kadang, kasut kita pun tak ada kadang-kadang. Dahulukan anak-anak kita misalnya tuan-tuan. Orang yang boleh bahagia ni tuan-tuan tak boleh buat-buat tuan-tuan. Tak boleh buat-buat. Dia tengok orang lain itu bahagia dengan sebab apa? Naik kereta besar, rumah besar. Dia rasa, aku rasa nak bahagia macam itulah. Bila tengok dia ni tuan-tuan, bila gaji cuma 2,000 misalnya, gaji cuma 2,000. Tengok orang lain gaji 40,000, dia nak macam dia. Macam mana nak jadi macam dia ni? Oh, aku tahu macam mana nak buat. Aku buat rasuah. Bila buat rasuah ni, boleh untung misalnya, boleh dapat gaji banyak misalnya. Maka tuan-tuan, Allah Ta'ala maha tahu tuan-tuan. Allah Ta'ala jadikan kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala beri apa yang perlu, adapun kita nak apa yang kita mahu. Macam-macam kita nak. Tapi Allah Ta'ala beri apa yang perlu kepada diri kita. Bila Allah Ta'ala beri apa yang perlu kepada kita, Allah Ta'ala tahu si fulan hanya layak dapat 2,000 sebulan. Allah Ta'ala tahu dia ni kalau dia bagi 2,000 dia tak pening. Boleh pergi masjid, boleh pergi surau, boleh zikir, boleh ngaji, boleh salat duha, boleh qiyamul lail. Allah Ta'ala tahu sedemikian. Kalau dia dapat 10,000 misalnya, pasang ekstra, tengok Upin Ipin, orang pergi kuliah, umur 60-70, tengok Upin Ipin lagi dengan cucu misalnya. Tak pergi kuliah dah. Seronoklah ada ekstra ni. Oh, memang seronoklah. Tuan-tuan, tak salah saya cakap. Cumanya pandai-pandai kita membahagikan masa kita untuk ketaatan pada Allah Ta'ala dan juga hiburan. Hadirin hadirat muka Allah Subhanahu Ta'ala. Dalam kehidupan ni tuan-tuan, Allah Ta'ala tahu keperluan kita. Allah Ta'ala tahu. Jadi bila kita buat rasuah misalnya untung lebih. Wah, untung lebih ni, ataupun curi tabung masjid misalnya. Saya tengok lebih 10 surau ada di bawah Korea, Masjid Meru Asy-Syarif ni misalnya. Malam ni kita buat job curi apa, curi tabung misalnya, curi tabung, surau ni, kaya dia satu malam kaya dia. Tuan-tuan, kita tak akan mampu bahagia apabila kita ambil bukan milik kita tuan-tuan. Walaupun kita mampu beli apa, beli lampu gini, beli lampu apa, bila mata belalang misalnya, mata kucing ke apa, belilah apa tuan-tuan, malam tak nyenyak tidur tuan-tuan. Orang lain tuan-tuan, walaupun gaji 2,000 mampu tidur nyenyak. Saya belajar kat Mesir tuan-tuan. Ada saya kalau lalu lalang nak pergi, namanya Suk Husin, ataupun Bazar Khan Al-Khalili dipanggil. Di sana tuan-tuan ada seorang, kalau di Mesir ni gelandangan, ramai gelandangan. Orang lepak dekat tepi-tepi kaki lima, minta sedekah misalnya. Mereka ni tuan-tuan, dalam keadaan tidur berpanasan, tengah hari dikerumuni lalat, orang lalu lalang beribu-ribu orang setiap hari, dia boleh tidur dengan nyenyak. Saya hairan tuan-tuan. Ada orang dekat rumah ada aircon, tilamnya lembut, jenama IKEA misalnya, tidur tak nyenyak-nyenyak tuan-tuan. Sebab apa? Ini rumah aku ni dah kunci ke belum? Ada emas banyak ni, berkilo-kilo ni. Kereta kat luar 3-4 biji tu dah lock belum? Satgi hilang pula. Tidur tak nyenyak tuan-tuan. Nampak tak tuan-tuan? Allah Ta'ala ni tahu tuan-tuan kemampuan kita untuk kita berapa banyak mengurus harta. Tapi kita lebih bijak lagi daripada Allah Ta'ala. Aku tak cukup ni banyak ni, aku kena lebih lagi. Sedangkan Allah Ta'ala tahu, kamu duduk kat Meru misalnya, tak boleh duduk dekat Selayang, tak boleh duduk dekat Shah Alam. Allah Ta'ala tahu kita ni, kemampuan kita duduk kat Meru. Kamu duduk kat kampung misalnya, tak boleh duduk bandar. Kamu kalau duduk bandar pening misalnya, tengok jam dan sebagainya. Allah Ta'ala tahu tuan-tuan. Tapi kita ni tuan-tuan, bila merasakan kita bijak lagi pada Allah Ta'ala, sebab itu kita sentiasa bersangka buruk dengan Allah Ta'ala. Kenapalah Allah bagi aku rezeki demikian? Kenapa tak bagi macam orang lain? Kenapalah aku ni dilahir-lahir bodoh misalnya? Orang lain cerdik pandai, doktor, kan? Kenapalah aku ni kerjanya berat? Orang lain ni tanda tangan aja gaji banyak. Mulalah rasa dengki dengan mana orang. Nah, bila kita tengok orang lain naik kereta sedap, tuan-tuan, betul ke naik kereta sedap ni sedap tuan-tuan? Sungguh ke?
Betul ke naik duduk rumah besar ni bahagia tuan-tuan? Sungguh ke? Tuan-tuan, bahagia ni saya ulang lagi tuan-tuan, tak boleh buat-buat tuan-tuan. Tak boleh dibuat-buat. Ha? Kita tengok orang buat event besar-besar, duduk hotel misalnya, kan? Kita nampak kebahagiaan itu terselah pada mata kita, pada kaca mata kita misalnya. Betul ke bahagia tuan-tuan? Tuan-tuan, bahagia ini tuan-tuan tidak dapat tuan-tuan dibuat-buat tuan-tuan. Yang boleh memberi kebahagiaan hanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan hanya orang yang dekat dengan Allah Taala saja mampu bahagia walau bagaimana cara hidup dia tuan-tuan. Ustaz, saya tak bahagia Ustaz. Kenapa? Sebab saya sampai sekarang tak kahwin-kahwin lagi Ustaz. Kamu nak tahu tak berapa ramai orang yang kahwin bercerai berai? Di tempat saya Kuala Langat saja, pada tahun 2017 saja sebanyak 700 penceraian. Kuala Langat saja. Tak cerita Meru, bukan 100 lalu. Dekat Kuala Langat saja sebanyak 700 kes penceraian. Itu 700 satu pasangan darat dengan dua suami isteri. 1400 orang yang bercerai atas dekat Kuala Langat tempat saya tuan-tuan. Hadirin hadirat Allah Taala. Orang ni nak bahagia bukan sebab dia belum kahwin ataupun dah kahwin. Kalau dia dekat dengan Allah Ta'ala, dalam keadaan dia belum kahwin ke, dia dah kahwin ke, dalam keadaan dia kaya ke, dia miskin ke, dia boleh bahagia tuan-tuan. Tak perlu dia nak kena duit banyak misalnya. Tak perlu. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala Maha Kaya, boleh memberi bahagia itu kerana tempat bahagia di hati tuan-tuan. Orang yang bahagia hatinya tuan-tuan, duduk rumah sempit terasa luas tuan-tuan. Terasa luas, terasa lapang. Tapi orang yang hatinya penuh dengan penyakit, walaupun duduk rumah besar, cermin kali peluru misalnya, bertingkat-tingkat misalnya, rasa kecil lagi. Bang, rasanya nak kena luah lagi lah. Nak luah macam mana lagi? Ni baru aja jalan ke IKEA, ronda-ronda tengok banyak lagi perabot kita tak beli lagi. Banyak lagi nak masukkan ni tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita banyak pergi shopping kompleks, pusat-pusat hiburan, pusat-pusat membeli belah, kalau kita sentiasa ronda-ronda cuci mata misalnya tuan-tuan, tak salah tuan-tuan. Saya kata kalau kita sering pergi ke sana, maka banyak angan-angan kita tuan-tuan. Banyak angan-angan kita. Bila kita di malam hari nak tidur, angan-angan kita besok ni gaji masuk ni misalnya. Ini kalau dapat beli sekian-sekian ni pun bagus juga ni. Tapi kalau kita selalu pergi ke masjid tuan-tuan, ustaz tu duk apa? Duk promote tentang akhirat. Angan-angan kita nak masuk syurga Allah bertambah tuan-tuan. Tapi kalau banyak pergi tempat shopping kompleks, banyak pergi tempat-tempat beli belah, angan-angan kita kepada dunia tuan-tuan bertambah tuan-tuan. Jadi kita kena balancekan tuan-tuan. Sebab itu kena datang ke majlis-majlis ilmu. Umat hari ini tidak boleh memberi alasan tuan-tuan. Alasan apa? Untuk tidak dapat input-input agama tuan-tuan. Ni di hadapan saya, sedang dirakam live Facebook misalnya. Dan seluruh umat di atas muka bumi Allah Ta'ala ni, sama ada di rumah, tak boleh beri alasan untuk tidak dapat kefahaman ilmiah tentang agama kita, agama Islam ini tuan-tuan. Kerana tak ada alasan tuan-tuan. Besok bila bila ditanya oleh Allah Ta'ala, dia tak boleh kata tak tahu tuan-tuan. Kenapa? Tak ada alasan. Semua orang layak untuk mendapat majlis ilmu tuan-tuan, meskipun dia tidak datang ke masjid untuk mendengar kuliah-kuliah tuan-tuan. Baik. Dalam kitab ini hasad dengki, iaitu bercita-cita, yakni mahu supaya hilang nikmat dari orang lain. Nampak? Seperti yang saya katakan tadi. Dia nak cita-cita biar orang lain tu hilang nikmat sedemikian. Kan? Minta-mintalah dia ini bankrupt misalnya. Bila nampak dia senang sikit je, kita minta-mintalah dia bankrupt ni. Ya Allah, bagilah dia bankrupt awal misalnya. Itulah hati orang yang berpenyakit ni tuan-tuan. Tak boleh tengok orang senang tuan-tuan. Padahal kita bila melihat orang senang ni tuan-tuan, kita tak tahu lagi betul ke dia senang. Kita tak percaya tuan-tuan. Tuan-tuan pergi jumpa orang yang tuan rasa dia ini kaya sangat dekat tempat tuan. Tak percaya sembang dengan dia, tuan. Bahagia tak tuan? Nanti dia mesti akan bagi tahu masalah yang tidak layak untuk diri kita, yang menyebabkan Allah tak bagi kepada diri kita. Yang bila kita dengar, oh tak apalah, cukuplah dengan apa yang aku ada. Rupanya hebat sungguh masalah yang dia ada, yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan Allah Ta'ala tahu apa yang kecukupan untuk diri aku, inilah yang Allah bagi pada aku, tidak kepada tidak pada orang lain contohnya, ataupun ada pada orang lain dan tidak pada aku. Bila kita misalnya kita sembang, tuan saya dengar tuan gaji banyak, berjuta-juta dalam bank, kereta banyak, isteri banyak misalnya, saya rasa mesti tuan bahagia. Tidak. Untuk pengetahuan kamu, saya disahkan ada penyakit kanser tahap 4. Doktor kata saya boleh bertahan lagi 2 minggu saja.
Allahu Akbar. Tak apalah. Dalam hati kita tak apalah. Biarlah aku ni walaupun kereta godol aja, kereta lama aja misalnya, walaupun kita punya rumah biasa aja, tapi alhamdulillah sehat walafiat. Nampak tak tuan-tuan? Kita ni kadang-kadang tengok orang lain bahagia, kita tak tahu kesusahan dia. Bila kita tanya dekat diri dia, barulah kita sedar bahawa betapa kaya ni diri kita tuan-tuan. Kaya dengan apa? Kaya dengan kesihatan. Kerana kita ni memaham, kaya ni duit je. Kita tak sedar kaya ni boleh datang masjid. Berapa ramai orang kaya tak boleh datang masjid. Kita tak sedar kaya tu boleh baca Al-Quran. Berapa ramai dia punya rumah dia itu Al-Quran dia berabuk misalnya. Berabuk. Dia punya Quran dia. Berapa ramai orang tak boleh salat duha. Berapa ramai orang tak boleh salat sunat sebelum sembahyang fardu dan selepas sembahyang fardu. Lepas sembahyang aja lari cabut terus. Tak berterima kasih dengan Allah Ta'ala, sombong, tak doa dulu pada Allah Ta'ala. Nampak tak tuan-tuan? Dalam hidup ni tuan-tuan, semua orang kaya tuan-tuan. Semua orang kaya. Sekiranya apa? Sekiranya dia meletakkan sandaran kekayaan itu kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, hadirin hadirat muka Allah SWT, kita jangan dengki dengan sesiapa tuan-tuan. Kerana semua orang kaya tuan-tuan. Semua orang ada kelebihan dia yang orang lain tak ada. Semua orang mencemburui diri kita tuan-tuan. Contohnya orang yang kaya akan melihat apa? Orang kaya akan melihat, tenang saya tengok orang-orang miskin ni. Kerjanya kais pagi memang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tetapi dia tidak disibukkan dengan kehidupan yang mencabar misalnya. Dengan jamnya duduk kat kampung di samping anak-anak. Cuma keluar pagi balik petang. Petik kelapa sawit ke, buat kerja-kerja kampung. Boleh jumpa dengan anak isteri 24 jam. Saya mungkin gaji besar contoh misalnya. Tapi apa? Tapi nikmat kita ni tuan-tuan, oleh kerana kita manusia kita terbatas. Kita seorang individu yang tak boleh buat banyak perkara dalam satu masa. Kalau kita pilih duit, mesti masa kita kebahagiaan dengan anak-anak kita sedikit terabai misalnya. Kalau kita pilih masa kita dengan anak lebih, mungkin kita ni agak kekurangan, tetapi kita lebih pada apa? Pada masa kita dengan anak-anak. Inilah bukti bahawa kita bersifat hamba tuan-tuan. Kita lemah tuan-tuan. Kita tak boleh dapat duit dalam masa yang sama, masa yang lapang. Mustahil tuan-tuan. Kenapa? Kita ni bersifat lemah. Kita ada kekurangan. Jadi tuan-tuan, nak bagi tahu sebenarnya diri kita ni tuan-tuan, yang kita rasa kita ni orang tak pandang ni tuan-tuan, sebenarnya ramai jealous dengan kita tuan-tuan. Ramai cemburu dengan diri kita. Orang pandang kita jealous dengan orang lain. Walah seronoknya lah dia sogih teman lah. Kereta ni isteri ni akeh. Sokeh kan. Kita tengok orang lain bahagia dengan kebahagiaan dia. Rupanya dia cemburu dengan kebahagiaan kita tuan-tuan. Walah kita tengok walaupun pakcik tu dia duit tak banyak, rumah tak banyak, isteri tak banyak, aset tanah tak banyak, tapi dia dua anak dia tahfiz Al-Quran. Sekarang dah berkhidmat kepada masyarakat di Jabatan Agama Islam misalnya, kan, sejuk perut ibu yang mengandung misalnya. Aku anak ada 10 tak tahu ke mana, kan, datang rumah melawat pun tak. 10 bila aku sakit, bila telefon, bang boleh tak temankan ayah pergi appointment misalnya, kan, ada appointment dengan doktor, kan. Abang sibuklah, kan, abang ni sekarang ni tak tahu ke dah jadi CEO, kan, dekat syarikat sekian-sekian, kan, suruhlah adik-adik yang lain misalnya. Nampak? Allahu Akbar. Duit yang banyak tuan-tuan belum menjamin kebahagiaan kita tuan-tuan. Jadi maknanya jangan dengki dengan orang lain. Bersyukur dengan posisi masing-masing dan apa? Improve. Improve maksudnya be yourself ni, jadi kita ni jadi diri sendiri dan kita improve diri kita menjadi yang lebih baik. Tuan-tuan, ulama ni tuan-tuan, dia tak sedih kalau dia tak dapat rumah besar. Dia tak sedih kalau dia tak dapat isteri besar, isteri ramai. Dia tak sedih kalau dia tak dapat kereta banyak, kereta besar, kereta mahal, kereta meling. Tuan-tuan, tapi ulama ni tuan-tuan, dia sangat sedih apabila Allah Ta'ala mengalihkan pandangan terhadap diri dia. Maknanya Allah tak pandang dia menjadi asbab kesedihan terhadap diri dia tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan, bila kita tak dapat sekian-sekian, kita sedih sangat. Bila sedih ni tuan-tuan, sebahagian daripada kita buka lagu jiwang-jiwang misalnya, pasang lagu jiwang-jiwang. Tiada lafaz yang lebih agung. Tuan-tuan, kalimah itu tuan-tuan syirik tuan-tuan bila kita tak faham. Tapi kalau kita faham agama tuan-tuan, kita tukar. Tiada lafaz yang lebih agung, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anak-anak kita berhibur pada hari ini disebab kesedihan-kesedihan, putus cinta lah, itulah, inilah, mak marah lah,
Dengar lagu sedemikian tuan-tuan. Banyak lagu-lagu unsur-unsurnya tuan-tuan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena berhati-hati tuan-tuan. Ya? Kita kena tukar hiburan kita ini pada apa? Pada Al-Quran tuan-tuan. Tukar hiburan kita pada Al-Quran. Kalau kita naik kereta misalnya, pasang radio IQ, dengar Al-Quran, dengar nasyid-nasyid yang mendidik jiwa tuan-tuan. Supaya apa? Supaya bila kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Berapa ramai orang yang drive, orang langgar dia, walaupun meskipun dia dah hati-hati pasang signal misalnya, orang langgar dia misalnya. Tapi kalau kita pasang ayat Quran, dengar ayat Quran, tadabbur Al-Quran, Ustaz, saya tak faham benda lah Ustaz pasal ayat Quran, boring lah Ustaz. Tuan-tuan, kalaulah ayat-ayat Al-Quran ini kita boring tuan-tuan, menunjukkan hati kita terlalu gelap tuan-tuan. Nak tahu gelap tak gelap hati kita bila pasang lagu rock je tuan-tuan, hati kita tenang tuan-tuan, bahagia kita, seronok kita, hati kita gelap tuan-tuan. Bila pasang je Al-Quran, tukar-tukar apa IQ ni, Hot FM, apa Hot FM pasang era kan? Hati kita sedang gelap tuan-tuan. Maknanya apa? Bila hiburan dunia ni kita jadi seronok. Bila tuan-tuan nak tahu tak, orang yang nak bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan solat. Kalaulah dia nak Allah bercakap-cakap dengan dia, hendaklah dia apa? Dia membaca Al-Quran. Dia dengar ayat Al-Quran seolah-olah Allah sedang bersembang dengan dia. Bila pasang ayat Al-Quran, dia alih cepat-cepat. Kan? Dia tak nak Allah Taala berkata-kata dengan dia. Allahu Akbar. Terlalu gelap hati kita ni tuan-tuan. Cukuplah untuk kita apa? Untuk kita kenal pasti betapa berpenyakitnya diri kita ni tuan-tuan. Tuan-tuan hadirin hadirat Allah Taala. Itu yang mudahlah misalnya dengar Hot FM. Kalau yang tua-tua ni pasang lagu apa? Klasik FM. Mengenang memori misalnya. Tuan-tuan, tidak menjadi kesalahan untuk kita berhibur ni tuan-tuan. Berhibur tiada salahnya, kerana hiburan itu indah. Hanya apabila salah memilihnya, membuat kita jadi bersalah. Maknanya apa? Bila kita salah memilih hiburan, bila kita salah memimpin diri kita, maka tergelincirlah kita ke neraka Allah Ta'ala. Ramai orang bermati-matian untuk perkara yang tidak dibawa mati misalnya. Kita ni tuan-tuan, ada umur kita 60, ada umur kita 70. Semua orang dibeli 24 jam yang sama. Semua orang dapat 24 jam yang sama misalnya. Semua orang susah kerja. Semua orang susah didik anak dia. Semua orang susah pagi petang siang malam cari rezeki. Tapi tuan-tuan, biarlah susah kita berbaloi misalnya. Biarlah susah kita ini tuan-tuan mendapat keberkatan di sisi Allah Ta'ala. Orang ni tuan-tuan, bila mencuri malam hari pun, ingat senang tak? Susah tuan-tuan. Pulaknya dia pergi ke apa? Pergi dekat surau-surau misalnya, yang mana orangnya penduduk Koreanya kedekut misalnya. Cuma masukkan tabung berapa ringgit je. Silap-silap kena tangkap, cuma dalam tu ada berapa ringgit, 5-6 ringgit, kena belasah habis teruk tuan-tuan. Nampak tak tuan-tuan? Nak bagi tahu curi pun susah tuan-tuan. Maknanya biarlah kita susah, kita buat benda yang halal. Biarlah kita susah, berbaloi tuan-tuan, mendapat apa? Mendapat tempat di sisi Allah Ta'ala. Supaya apa? Bila kita balik jumpa dengan Allah Ta'ala nanti, dengan dalam keadaan usia kita umur 40 tahun, ada yang dihidupkan 60 tahun, tetapi kita berbangga dengan apa tuan-tuan? Alhamdulillah ya Allah, umur aku 40 tahun seolah-olah beribu-ribu tahun. Dengan aku bangkit qiyamul lail, dapat Lailatul Qadar 2-3 kali misalnya, walaupun umur aku singkat 40 tahun, aku dimatikan, tetapi aku berpuas hati dengan kehidupan aku dengan ya Allah. Ada mungkin kawan aku yang dihidupkan 60 tahun, dihidupkan 70 tahun, tetapi bila kembali dengan Allah Ta'ala dalam keadaan rugi tuan-tuan. Kerana apa? 60-70 sibuk lagi dengan dunia. Nak beli tanah dekat sana, nak beli tanah dekat sini, nak beli rumah kat sana, nak beli rumah dekat sini, kumpul aset. Tengok bila duduk dekat kedai kopi misalnya, kau punya rumah ada berapa? Aku 2 biji. Aku memang tengah sekarang ni nak kumpul aset ni sekarang ni, nak buat perumahan sana, perumahan sini. Tak salah tuan-tuan. Yang salah iman kita tak bertambah. Yang salah cinta kita kepada Allah tak bertambah. Kita berangan-angan nak membina rumah yang banyak di dunia ini, tapi dalam masa yang sama kita tidak pernah berangan-angan nak bina mahligai di syurga. Allahu Akbar tuan-tuan. Dalam hidup ni tuan-tuan, biarlah kita berbaloi tuan-tuan. Biarlah dengki kita itu munasabah tuan-tuan. Bila sebut hasad dengki ni tuan-tuan, ada yang dibenarkan tuan-tuan. Dalam Islam, dengki yang dibenarkan apabila melihat orang baca Al-Quran, kita terasa jealous dan kita nak apa? Kita nak baca Al-Quran juga. Itu dibenarkan tuan-tuan. Dengki apa lagi tuan-tuan? Dengki bila tengok orang bersedekah banyak tuan-tuan. Orang sedekah infak duit misalnya, kan?
Dia je ke boleh? Aku pun nak infak juga, biar banyak lagi pahala kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, hadirin hadirat minta Allah SWT. Ya, biarlah kehidupan kita ini, tuan-tuan, ya, ada keberkatan. Biarlah kita punya nilai kehidupan kita ni singkat tetapi memberi manfaat yang banyak. Imam Ghazali rahimahullah taala a'la wa a'lam mengarang seribu kitab, tuan-tuan. Satu jilid berjilid-jilid. Satu kitab berjilid-jilid. Kita ni, tuan-tuan, jangan kata satu kitab yang nak dibaca pun tak ada. Jangan kata nak menulis satu kitab Imam Ghazali, satu kitab pun kadang-kadang kita tak khatam lagi misalnya. Malu kita, tuan-tuan. Imam Ghazali umur 40 telah mengarang lebih 1000 buah kitab. Betapa berkatnya masa dia. Hari-hari kita doa, ya Allah, bagilah aku mati dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Kita doa sedemikian. Ya Allah, panjangkanlah umur aku. Tapi kita tak faham definisi panjang tu. Tuan-tuan, kalaulah dalam keadaan diri kita ni, tuan-tuan, 24 jam pusing sama aja. Makan, kerja, tidur, balik macam itu aja. Tak bertambah iman kita. Kalaulah kita minta dipanjangkan sekalipun, 100 tahun selagi pun macam itulah, tuan-tuan. Macam itulah. Rugi je Allah Ta'ala panjangkan umur kita, tuan-tuan. Yang dimasukkan panjang umur kita ni, tuan-tuan, biarlah umur yang ada itu mendapat keberkatan di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Ada orang dapat 24 jam yang sama, tapi ada orang dia sibuk main game misalnya, sibuk main game. Dah tua main game lagi, tengok anak dia main game apa? Oh, COC. Oh, apa lagi? Mobile Legend. Oh, abah ajar abah macam mana nak main game misalnya. Dalam keadaan usia-usianya, dalam penghujung usia dia, sibuk lagi lalai kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Tuan-tuan, ada orang 24 jam yang sama. Sebelum subuh dia bangkit berqiyamul lail. Masanya, tuan-tuan, Allah ganti di akhirat yang lebih baik, tuan-tuan. Orang lain tidur nyenyak, tuan-tuan. Tuan-tuan, orang yang mendapat suntikan rohaniah yang hebat, tuan-tuan, walaupun dalam keadaan dia tidurnya singkat 3 jam misalnya, tetapi dia mendapat kecukupan kualiti yang lebih hebat daripada orang yang apa? Orang yang tidak bangkit bangun malam. Hebatnya orang yang bangun malam ni, tuan-tuan, dalam seharian dia walaupun dia keletihan, tetapi muka dia bercahaya, kehidupan dia dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Dalam keadaan dia pagi-pagi dia bangun malam dulu, salat berjamaah di masjid misalnya, ya, Allah ringankan dia walaupun dia bangun, walaupun dia tidur 3 pagi, dia shift malam misalnya, tapi Allah ringankan dia. Dia boleh salat duha. Orang lain pergi kerja dalam keadaan tidak berwuduk, dia berwuduk dulu. Ada masa kosong sikit, bentang sejadah salat duha kejap. Ada peniaga datang kejap, boleh tunggu kejap 2 minit, saya nak salat duha kejap misalnya. Sekarang ni arah kiblat boleh download dekat telefon je, tak ada masalah. Kalau kita betul-betul nak ketakwaan pada Allah Ta'ala, tak ada menjadi alasan, tuan-tuan. Kita bentang sejadah, kita sembahyang kejap ya. Berbondong-bondong orang datang, tuan-tuan, insya-Allah, tuan-tuan. Kerana apa? Kita jaga hak Allah, Allah jaga hak kita, tuan-tuan. Kemudian kita solat zuhur, kita jaga solat kita solat sunat, kita jaga, tuan-tuan. Allah jaga rezeki kita, tuan-tuan. Dalam keadaan kita amalkan sebelum tidur, baca al-mu. Dalam keadaan kita, tuan-tuan, setiap pagi baca al-waqi'ah, setiap pagi baca yasin. Tuan-tuan, percayalah, tuan-tuan, masa tuan-tuan yang sedikit, tuan-tuan akan terasa lapang. 24 jam yang sama seperti orang lain, tuan-tuan akan merasa sangat hebat. Allahu Akbar. Bila dengar ustaz cakap sedemikian, saya cuba amal, saya rasa 24 jam hari ini sangat berharga sekali. Saya rasa hari-hari sebelum ni saya dapat 24 jam yang sama, saya rasa terlalu sekejap. Tetapi hari ini saya mendapat nilai yang sangat besar. Kerana ustaz kata satu kalimah alif sahaja, Rasulullah SAW sebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Orang yang baca surah Al-Waqi'ah misalnya, orang yang baca Al-Quran, tak kisahlah apa-apa, surah Yasin ke, pada pagi hari misalnya, dia lebih baik daripada orang ada mata belalang kereta, ada BMW, ada rumah besar. Dia rasa sungguh berpuas hati pada hari itu, tuan-tuan. Tapi kalau orang yang sibuk pagi, petang, siang, malam kejar dunia je, tuan-tuan, dia rasa hati makin sempit, rasa kurang, masa tidak ada cukup dalam diri dia, tak ada qanaah dalam diri dia. Sebab itu orang mukmin tak ada sifat hasad dengki. Dia tidak apa? Dia tidak dengki kepada orang lain. Kerana apa? Kerana yang mahal di sisi Allah Ta'ala adalah takwa. Kerana ini tempat pandang Allah Ta'ala, tuan-tuan. Ramai manusia, tuan-tuan, dia nak ada tempat di hati manusia. Dia dengki, dia tak boleh tengok orang lain hebat. Dia dengki, dia tak boleh tengok orang masuk Facebook dapat likers banyak, followers banyak. Dia dengki, tak boleh tengok orang masuk TV. Dia dengki, tak boleh tengok orang masuk radio. Dia dengki, tak boleh tengok orang masuk surat khabar. Ni siapa dia ni masuk surat khabar? Dia bukan siapa pun, kan?
Tuan-tuan, satu dunia puji kita tuan-tuan. Masuk Facebook, masuk radio, YB puji kita, kerajaan puji kita, NGO puji kita, JKK puji kita. Tidak menentukan siapa kita tuan-tuan. Satu dunia puji kita tak menentukan siapa kita. Tuan-tuan, satu dunia keji kita, cela kita, kata kita, masuk surat khabar, memalukan kita. Tidak menentukan juga siapa kita tuan-tuan. Yang menentukan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berapa ramai orang yang sibuk dekat atas muka bumi Allah Ta'ala mengumpul likers, mengumpul followers, mengumpul pengikut. Tuan-tuan, bila kita kembali masuk dalam kubur tuan-tuan, followers, likers, semua pengikut kita atas muka bumi Allah Ta'ala tak boleh bawa masuk kubur sekali tuan-tuan. Sungguh. Tapi inilah manusia tuan-tuan. Diinginkan apa? Inginkan tempat di hati manusia. Kita hari-hari doa apa lagi tuan-tuan? Ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. Sungguh. Siapa doa sedemikian? Saya rasa seluruh jemaah kita pada hari ini doa sedemikian setiap hari. Ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah ya Allah. Jangan kau matikan aku dalam su'ul khatimah ya Allah. Tuan-tuan, tahu tak tuan-tuan maksud husnul khatimah ni tuan-tuan? Ramai orang tak tahu tuan-tuan. Husnul khatimah ni apa ustaz? Husnul khatimah. Su'ul khatimah ni apa su'ul khatimah? Husnul khatimah ni mungkin mati kenapa? Mati dekat dalam masjid dengan pengajian. Mungkin husnul khatimah ni mati bersama anak-anak di rumah. Su'ul khatimah apa su'ul khatimah? Su'ul khatimah ni ustaz mungkin kena telan dengan buaya, kena makan dengan berular misalnya. Jasadnya tak ada ustaz. Kena telan dekat awan MH370 mana tak tahulah ustaz. Tuan-tuan hadirin Allah Taala. Ya. Husnul khatimah ini tuan-tuan adalah orang yang mati dalam ketaatan kepada Allah Taala tuan-tuan. Tak kisahlah dia mati dalam keadaan apa sekalipun, sekiranya taat pada Allah Ta'ala tuan-tuan, itulah yang dimaksudkan dengan husnul khatimah. Ya? InsyaAllah kita akan sambung selepas azan daripada nanti lagi insyaAllah. Ya?